cerita-cerita yang terjadi dekat sini. Kali ketiga masih lagi aura yang sama, masih lagi aura yang sama, masih lagi terasa yang sama, masih lagi tidak putus untuk dia punya keseraman masih lagi tahap 10 ke 10%. Okey. Ini adalah suasana di bahagian bawah. Tapi malam ni saya nak main dekat atas dan saya cuba berjalan kaki menuju ke arah atas dalam keadaan hujan yang lebat. Ini sampai sana aku akan ceritakan sejarah-sejarah yang telah ditinggalkan oleh pelajar-pelajar PLKN. Sebenarnya saya nak pergi ke terowong Jepun, tapi disebabkan dalam keadaan hujan yang lebat dan masih lagi pagar berkunci, saya tidak boleh masuk ke dalam. Terowong Jepun lebih kurang jarak jauh dia tak jauh daripada sini, bawah tu saja. Tapi memang cantik, kalau pergi memang sangat-sangat cantik. Rasa dia memang rasa macam wow, dia punya amazing, tempat dia memang best. Dah banyak batu-batu bersurat yang bertulis seolah-olah sejarah-sejarah ditinggalkan oleh negeri Kelantan. Dan ini adalah kawasan Dewan Makan. Dan tempat ni dikosongkan dalam keadaan lebih kurang 5-6 tahun 2005. Dan Dewan ni masih operasi hingga di waktu banjir saja. Selebihnya tidak. Dan jarang sekali diorang tempatkan orang-orang banjir. Dan sekarang digunakan sebagai tempat kuarantin. Saya pun heran macam mana kerajaan boleh letak orang kuarantin di dalam hutan. Tapi biasalah orang kampung. Tapi aku tak nak cerita benda tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Test juga, testing. Walkie-talkie, aku dah sampai ke pintu pagar. Test juga, testing, respon. Okey. Ini adalah beberapa pengalaman 2 bulan ketika mengikuti latihan khidmat negara di salah sebuah kem latihan di kawasan Gua Musang. Untuk pengetahuan aku adalah batch pelatih pertama pada tahun 2002. Kisah yang pertama, kem aku ni saya ambil daripada petikan sumber Google Internet. Okey. Dia biasa-biasa hujan-hujan ni lah, aura negatif terlampau kuat. Saya ambil daripada sumber internet. Kem aku ni terletak berhampiran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan hujan yang lebat, insya-Allah dipermudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, aku on the way naik ke atas Ingat berhati-hati tau, gurun kuat, hujan lebat. So, tolong berhati-hati. Kawal aku punya pergerakan. Kat sini saya dah main, saya nak main tempat lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku lindungilah aku ya Allah. Pelindungkanlah aku daripada benda-benda yang tidak ingin. Lindungilah aku daripada malapetakamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dalam keadaan hujan lebat pun kita masih teruskan lagi. Tak kisah apa hujan sebab kita ada payung. Saya seperti nampak macam mata binatang lah. Saya nampak seperti mata binatang guys. Dengar. Dengar jelas. Suara apabila saya memanggil mesti jadi. Mesti datang suara. Aku nampak macam mata binatang pun ada kat sana. Minta tolong. Backup dekat sikit. Minta tolong backup dekat sikit oi. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala tu'alayya wa atu muslimin. Backup 2 orang tak boleh. Kena 3 orang. 3 orang kena backup sebab tempat menuju ke gua. Gua tempat
Empat puteri duduk. Orang takluk ni, 2 orang memang takluk. Sebab macam-macam bunyi binatang lah ni. Okay, sambung cerita balik kan Allah Akbar. Dengar suara menangis. Suara menegur. Okey. Aku cerita guys. Kem aku ni, ini cerita petikan daripada Google. Katanya kem aku ni terletak berhampiran dengan gua. Waktu tengah hari punyalah panas. Waktu waktu malam pula sejuk dan selang-seli dengan tiupan angin. Kami tidur terletak berhampiran dengan gua. Waktu tengah hari punyalah kami tidur di dalam kemah jenis A10. Inilah blok A. Yang besar gedabak tu. Dan kawasan kem pula dibahagikan pada 2 bahagian. Iaitu Wira dan juga Wirawati. Pelatih lelaki dan juga pelatih perempuan. Bilik air kami jenis besar dan lapang. Dan dalam satu bilik besar itu ada 10 jamban. Dan satu kolah mandi yang cukup besar macam kolah dekat masjid. Tapi keadaan bilik air itu agak suram sebab lantai dan binaan yang semin, tak ada jubin pun. Jadi bila waktu malam dengan mentol lampu yang malap, kolah tu nampak gelap dan menyeramkan. Adalah satu hari itu kawan aku nama dia Rashid. Nak pergi mandi larut malam disebabkan panas. Memang pun sudah lebih 3 malam begitu, bila malam dia macam bahang. Tak ada angin langsung padahal sebelah gua. Waktu Rashid itu baru nak mandi, dia berperadi macam kena toreh dengan pisau. Ada satu malam ketika itu ribut di kawasan kem. Sampaikan ada beberapa kemah yang tercabut ditiup angin. Termasuklah kemah aku. Habis semua kain baju kami basah ditimpa hujan. Saat itu aku dan kawan aku sekemah aku mendongak ke langit. Ada puluhan yang aku rasa Pontianak terbang berlega-lega. Kira-kira 50 meter dari kawasan. Kawan aku mengucap panjang dan aku yang lain terus azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apabila dia mendongak ke langit melihat lebih kurang berpuluh-puluh Pontianak berterbangan dari atas. Seolah-olah seperti 50 meter dari kawasan. Kawan sebelah kemah aku ni ada trademark. Dia ni pakai selipar jamban yang bila kena air, dia akan berbunyi. Seret-seret katanya. Dan bunyi itu amalah kuat. Kami selalu mengusik Fauzi tiap kali dia balik dari jamban. Suatu malam kira-kira jam 3 pagi. Selepas aku dan Rashid balik di sendiri malam. Bergilir jadi jaga di kawasan kem. Baru mata nak lelap, aku terdengar bunyi selipar Fauzi. Katanya, hoi, malam-malam pun berak ke? Beli aku dari dalam kemah. Cepat-cepatlah aku lihat Rashid pergi ke arah aku. Zal, kau lupa ke? Mana? Fauzi mana ada? Dia kan dapat pelepasan, kakak dia kahwin. Siang tadi, kita dan salam-salam dengan dia kot. Selipar dia tu pun dia pakai weh. Terketar-ketar Rashid beritahu aku. Padahal malam itu aku dan Rashid tidur sekali. Cerita yang keempat. Cikgu kami memang ada pesan. Jangan sekali bawa balik telur rebus tu ke kemah. Kalau nak makan, makan kejap je. Makan kejap itu je. Untuk info, memang setiap pagi ada telur rebus dan tiada telur goreng dihidang pun. Nak dijadikan cerita selepas solat isyak. Kem kami gempar. Ada Wirawati kena histeria. Jenuh aku tengok cikgu-cikgu ni nak memulihkan pelatih itu. Masa dia jelirkan lidahnya hitam. Antara dialog yang aku ingat yang keluar daripada mulut pelatih wanita itu, aku nak makan. Dia bagi aku makan, katanya mangsa istria itu. Setelah diselidik, aku sendiri pun terkejut. Kami jumpa dalam kemah dia ada kulit telur yang sudah kosong isinya. Tidak dikopek pun, kata cikgu aku. Yang ganggu itu disebut banjang. Allahualam. Cerita yang kelima. Malam itu aku pergi ke jamban untuk berak. Tengah sedap telingaku pun menangkap bunyi suara orang.
Aku siap mungkin pelatih, tapi bila aku mati, suara budak kecil. Macam mana saya kena sekarang lah. Aku dapat agak yang sedang berlari-lari di depan jamban-jamban aku. Aku dah mula tak senang duduk, cepat-cepat aku siapkan apa yang patut. Lepas tu aku kira 1 sampai 5. Kedengan suara budak kecil itu menghitung bilang bilik. Lebih kurang, dialognya lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Bila nombor 5 yang terakhir. Bila nombor 5 yang terakhir, kedengar suara budak itu menghilang bilangan. Memang aku perasan sewaktu masuk depan pintu bilik aku nombor 6. Sudah. Alah, nombor 6 ada orang lah. Suara budak kecil tu kedengar sekali lagi. Aku meremas spontan, aku terus merendah pintu dan berlari deras menuju kemah. Aku tak pandang kiri dan kanan langsung. Last cerita yang ke-7. Cerita ni agak seram guys. Saya nak kongsikan pada korang. Sewaktu kami berlaku aktiviti buruh hantu seorang diri. Aku fikirkan itu adalah kawan aku. Tapi dia tidak mengeluarkan suara ataupun bercakap apa-apa. Tapi apabila aku mengikuti daripada belakangnya, tiba-tiba kepalanya dipisahkan daripada badan. Lalu aku menjerit, meminta tolong tapi tiada siapa pun mendengar. Apabila aku melihat kepalanya dipisahkan daripada badan, seolah-olah kepalanya dipenggal. Tapi apakan daya, aku hanya mengucapkan subhanallah dan Allahu Akbar di bibirku. Tapi benda tu masih lagi bergerak. Apa yang aku saksikan pada malam ini adalah, pada malam itu adalah kepalanya pergi ke tempat lain, badannya pergi tempat lain. Allahu Akbar. Suara aura dekat sini apabila saya menceritakan agak-agak seram. Agak-agak rasa lebih lain macam rasa terasa apabila saat menceritakan tentang makhluk halus dekat sini. Memang sangat-sangat terasa guys. Saya sendiri pun merasai walaupun saya banyak kali datang ke sini. Ini bukan wayang, ini bukan drama, ini jujur daripada hati apa yang saya rasai. Yalah, siapa tak kenal Gua Musang? Kem PLKN-nya telah dibina lama, lalu dikosongkan dulu meriahnya tempat ini. Kerana ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab cuba nak memasuki tempat ini dengan cara yang tidak beradab, cara yang tidak bertanggungjawab, lalu membawa telur-telur rebus maupun pulut kuning untuk memuja dan memberi makan katanya putri. Tapi sebenarnya itu adalah bukan putri. Itu adalah iblis yang menyerupai putri yang dikotak-katikkan sekarang. Ya, memang betul. Memang putri-putri memang selalu ada dekat gua sebelah kamp. Tapi ingat, tipu daya jin sangat leceh. Apabila saat saya menceritakan ada satu sosok perempuan yang melalui depan saya. Allahu Akbar. Inna sa'adukum bil adil lazi yakhwasahu alaikum Sulaiman. Antakruju wa terhalu min baitina. Inna sa'adukumullah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Bunyi suara tu. Aku bunyi suara tu. Suara jeritan aku bunyi. Allahu Akbar. Request backup dekat sikit. Backup dekat sikit. Ada satu objek warna putih lalu depan mata saya. Tapi saya tak nak fokus pada objek. Saya nak teruskan perjalanan saja. Ini adalah gangguan semata-mata. Aku nak naik ke atas. Cepat sikit weh. Tolong pantau betul-betul. Walkie-talkie jangan senyap. Goyang kalau korang senyap. Dan kalau korang nak tahu cerita selebihnya. Dekat sini ada Maybank yang menyerupai sebenarnya. Bukan Maybank sebenar. Tapi Maybank yang menyerupai sebagai menjaga tempat ini. Dulu tanah inilah tanah orang asli. Orang asli memang dia membela benda-benda macam ni. Dan kalau nak katakan cuma tempat ini adalah kampung. Cubalah kalau tempat ini seperti bandar.
Saya rasa tempat ini dah dibongkarkan dengan cerita-cerita viral, betul tak betul? Tapi disebabkan kampung, tempat ini berdiam macam tu saja. Kalau nak ikutkan tempat ini memang rare. Banyak perbuangan. Dulu ada security. Tapi disebabkan mengganggu apabila ia ingin mengencing, apabila dia ingin membuang air besar di belakang tandas pos kawalan, lalu melihat pocong betul-betul di depan mata dia. Buatkan dia rasa demam. Kadang-kadang bunyi orang duk menyanyi seperti gamelan. Dia dekat sini, bawah lain punya kerajaan, atas lain punya kerajaan. Atas sana adalah kawasan gua. So maknanya kat gua tu memang kerajaan lain, tak sama dengan kerajaan bawah. Bawah sini lebih kurang makhluk-makhluk yang biasa-biasa. Tapi dekat atas, dia memang ibaratkan kepala lah. Kepala dia. Dekat atas ibaratkan kepala dia. Kepala besar dia. Allahu Akbar. Saya dapat rasa, guys. Saya dapat rasa. Weh, cepat weh. Kau ada mana, Syut? Kau ada mana? Tolong respon lah. Jangan diam. Goyang aku ni. Aku berat dengan payung lagi. Dan dekat hujung sana, orang Kelantan panggil seperti pokok bunut. Kalau dekat Kelantan, pokok bunut ni, diorang akan melarang anak-anak kampung untuk mendekati di pokok bunut. Sebab apa? Pokok bunut ni dia banyak penunggu dia. Pokok bunut ni dia banyak penunggu dia, guys. Bersama sekali penunggu dia macam mana tau? Allah Akbar. Ini adalah kawasan lelaki, guys. Saya rasa macam menggigil kepala otot serius. Kecil tu aku punya perut. Pokok bunut ni dia lebih kurang macam tempat kepala penunggu. Dan pokok ini selalu buat satu pemujaan dan ritual oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Weh, serius. Tu kalau kau nak tahu, itulah pokok dia, guys. Pokok besar. Mungkin tak nampak kau. Ni nampak pokok besar. Dan pokok besar tu adalah laluan ke gua. Gua ke belakang. Biasa kita masuk gua depan, ni gua ke belakang. Gua belakang ni bukan calang-calang orang yang boleh masuk. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu objek warna hitam betul-betul. Allahu Akbar. Weh, backup aku tak sedap hati. Sumpah hujan tengah lebat, gurun tengah kuat. Backup. Seolah-olah seperti memancing saya, seperti mengajak saya menaiki ke atas. Dekat tangki air ni memang viral. Cerita-cerita orang kampung. Siapa orang kampung Gua Musang mesti tahu kisah tempat viral tangki air PLKN Gua Musang. Viral tangki air PLKN Gua Musang yang dikatakan tempat yang selalu menjadi. Weh, tolong backup sikit weh. Aku tak sedap hati ni. Testing juga, testing Yem. Tak dengar suara kau Yem. Yem, tolong Yem. Lekas sikit Yem. Tolong kawal betul-betul Yem. Jangan hilang pandangan, mati Allah. Okey, terima. Jangan hilang pandangan game. Aku terus naik ke gua ni. Aku naik ke atas pokok bunut. Tapi aku goyang. Serius aku goyang. Okey, nampak tak pokok besar tu, geng? Nampak tak pokok besar tu? Nampak? Saya harap korang nampak pokok besar. Dengar tak suara mengaum? Weh, binatang weh. Siapa dengar suara? Siapa dengar bunyi suara? Kediaman pelatih lelaki. Saya paling goyang apabila kediaman pelatih lelaki. Saya paling takut sebenarnya. Sebab bukan sebab takut apa tau. Sebab dekat sini adalah kawasan gua. Kalau korang tahu, gua sebelah sini adalah gua yang dikatakan sebagai mitos. Ini percaya tak percaya, nak dengar tak nak dengar, terpulang pada korang. Dalam gua ni ada satu anak beranak puteri yang dipanggilkan Puteri Sadong. Okey, Puteri Sadong katanya Puteri Sadong. Puteri Sadong ni antara golongan-golongan jin seperti Burnian. Seperti Bunian.
Yang kedua, Puteri Sakdong ni, zaman-zaman dahulu, Puteri Sakdong ni mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak. Dulu zaman-zaman dahulu, puteri ini meminjamkan pinggan, mangkuk dan juga alat-alat peralatan kahwin. Bila, ini zaman-zaman mitos geng. Saya tak bagi tahu betul atau tidak, Allahualam. Memberi peralatan-peralatan kahwin untuk masyarakat Gua Musang. Tapi silapnya salah seorang masyarakat Gua Musang tidak bertanggungjawab apabila Allah Akbar. Apabila mempulangkan pinggan mangkuk yang dikatakan yang meminjam barang-barang peralatan kahwin, dihantar dengan keadaan yang kurang